Jadi maknanya adik tu makna tidak haram. Demikian lagi tidak haram atas mung saudara siapa? Saudara bagi saudara mung. Saudara-saudara kita. Betul tak adik? Kitanya dua adik masalah. Abu Bakar dengan Umar tu ilahnya adik-beradik sebapak. Adik-beradik sebapak ada adik-beradik seibu, serupalah. Kemudian maknanya Abu Bakar ada adik-beradik suku. Umar ada adik-beradik suku. Maka dua adik-beradik ini boleh nikah, tidak haram dah. Kerana apa? Kerana ini adik-beradik haning, dia tak kena mengenal haning. Haning adik-beradik berhaning, ada adik-beradik haning tak kena mengenal haning. Kerana ini maknanya pak tu sama. Abu Bakar dengan Umar tu pak yang sama masalah, pak sama ataupun mak sama. Tiba-tibanya dia ada adik-beradik suku pula tu cabai dia, adik-beradik suku. Adik-beradik pak lain masalah, adik-beradik mak lain, sama-sama adik-beradik. Tu maknanya dua adik-beradik ini tidak ada kerana dia adik-beradik bagi saudara kita. Ni adik-beradik haning. Maka haning boleh nikah. Kerana haning kerana perempuan ini bukan adik-beradik haning. Hanya adik-beradiknya sebelah adik-beradik ni dua ni adik-beradik. Tapi ni ada adik-beradik suku. Ni ada adik-beradik suku. Maka dua ni tak ada kena-mena mak dengan pak tu lain-lain. Maka ni halal nikah haning, haning halal nikah haning. Dan hak ni pun halal nikah sama haning. Ada. Maka haning halal nikah bagi adik haning dan haning halal nikah bagi adik haning dan hak ni sama adik-beradik ni ada mana hak ni sama nikah. Tidak kena mengena dah. Tu halal nikah. Tu sebabnya radha atau sebabnya nasab atau sebabnya radha. Susu sama ke? Ni adik-beradik susu. Ni ada adik-beradik susu Abu Bakar Umar adik-beradik susu. Makanya tu Abu Bakar pun ada adik-beradik dia pula susu pula. Ni ada adik susu pula. Tu tak apa halal nikah. Ada ni halal nikah. Hak ni ada adik-beradik dia, hak ni pun ada adik-beradik dia. Hak ni boleh nikah hak ni boleh nikah hak ni dan hak ni boleh nikah hak ni. Semua boleh ni nikah. Sebab tu mana halal bagi kamu atas kamu, tiada halal tidak haram atas kamu, mana halal atas kamu. Ada halal bagi kamu saudara bagi saudaramu pada nasab atau radha. Maka yang pada nasab itu saudara perempuan bagi saudara yang sebapak kamu. Bagi ibunya, tu tengok ibarat dia. Misal dah tak apa dah sana ni. Jadi maknanya maka yang pada nasab jenis saudara. Maka saudara yang pada nasab itu khabat ialah saudara perempuan. Saudara perempuan sifat situ. Saudara yang perempuan, ada yang situ. Mana saudara yang perempuan. Saudara bagi siapa? Takluk bagi saudara. Saudara bagi saudara yang sebapak kamu. Saudara itu bagi saudara yang sebapak kamu. Bagi saudara sebapak, saudara yang sebapak kamu. Saudara pula bagi ibunya. Ibu bagi saudara perempuan tu. Ibarat jauh, ibarat dia. Kepala dah. Tapi orang hak minat sedap, minat payah je nak ngaji lah. Jadi hak saudara pada nasab itu jadinya ialah saudara yang perempuan, saudara perempuan mana saudara perempuan, adik-beradik puan. Tapi adik-beradik bagi siapa? Adik-beradik bagi saudara yang sebapak kamu. Pasal ni lah. Adik-beradik bagi saudara sebapak kamu. Saudara mana? Saudara yang sebapak kamu. Contoh kita Abu Bakar. Ni Abu Bakar, ni Umar. Makanya Abu Bakar Umar ni adik-beradik sebapak. Dia panggil sebab tu. Yang pada nasab itu saudara perempuan. Saudara perempuan bagi siapa? Saudara perempuan bagi saudara yang sebapak kamu, iaitu adik-beradik ni. Mana Abu Bakar Umar tu adik-beradik sebapak. Ada. Ni contoh katanya. Ambil sehari ni, ni bapak. Ada. Ada. Ni maknanya seorang bapak ni dia dapat anak dua orang. Dapat dua orang Abu Bakar dengan Umar. Jadi Abu Bakar Umar tu panggil adik-beradik sebapak. Kemudian ni saudara ni. Saudara bagi sebab tu dia tanya, saudara perempuan bagi saudara yang sebapak kamu. Ni. Mana kamu tu contoh Abu Bakar ni. Ni Abu Bakar masalah. Ni Abu Bakar, ni mung. Maka dua ini panggil Umar tu panggil adik-beradik mana saudara sebapak kamu. Ni dua ni. Saudara bapak tu lah. Faham tak? Pak tu lah. Berarti maknanya dua ni panggil saudara sebapak kamu. Kemudian adik-beradik ni, adik perempuan bagi saudara sebapak kamu. Ni bagi salah seorang ni. Puan bagi ni, mana adik-beradik puan ni, adik-beradik puan ni, dia panggil adik tu perempuan
yang saudara bagi saudara sebapak kamu. Ada dua ni, darah puan ni. Berarti dua-dua ni halal nikah ni. Tu halal nikah. Sebab tu ibarat dia tanya, tengok ibarat. Saudara perempuan, saudara bagi siapa? Bagi saudaranya sebapak kamu. Ni saudara perempuan ni. Saudara perempuan bagi hak sebapak ni. Ni saudara hak ni, bukan saudara hak ni, saudara hak ni. Hak ni saudara hak ni, yang ni perempuan masalah. Hak ni Asma. Hak ni Asma, hak ni Zainab. Ada, hak ni Asma, ni Zainab. Maka Asma ini, hak ni Asma masalah. Maka Asma tu adik hak ni. Ni Abu Bakar, ni Umar. Abu Bakar Umar ni adik-beradik, pak tu lah ni pak dia. Lepas tu ni Asma. Asma ni adik-beradik hak ni. Hak ni tak kena mengena. Kerana apa? Ni pak lain. Hak ni pak dia hak ni. Faham tak? Hak ni mak tu lah. Mak ni dengan hak ni dengan mak ni, hak ni mak sini masalah. Ni mak. Maka mak ni, hak ni anak dia. Kemudian hak mak ni adanya puai pula. Lepas tu dia baru nikah. Dah, dia nikah dengan hak nu. Nikah hak nu ada anak dah. Apabila ada anak dapat hak ni masalah. Maka dapat hak ni, dapat hak ni. Hak ni adik-beradik. Hak ni tak kena mengena kerana hak ni pak lain. Faham tak? Hak ni pak lain, pak hak ni pun mak lain. Apabila hak ni mak lain. Pak tu lah hak ni. Maka hak ni mak lain. Lepas tu hak ni pun sama ke? Hak ni Asma. Hak ni Zainab masalah. Asma dengan Zainab ikutlah. Maka dua ni ada. Makanya hak ni boleh nikah dengan hak ni. Hak ni boleh nikah hak ni. Kerana apa? Kerana ini adik-beradik hak ni. Ini adik-beradik hak ni. Bukan adik-beradik hak ni. Ada. Kerana hak ni mak dia kot ni. Hak ni mak dia kot ni. Kena tak? Mengena tak? Tak kena. Hak ni mana adik-beradik dua ni. Adik-beradik. Faham tak? Adik-beradik. Tapi hak ni adik-beradik dua ni pak. Pak tu adik-beradik hak ni. Tapi hak ni adik-beradik tu mak. Hak ni mak dia. Pak hak ni bukan hak ni. Pak ni hak lain. Ni mak ni adik-beradik sebelah mak. Hak ni adik-beradik sebelah mak kan hak ni. Adik-beradik sebelah mak. Tapi dua ini Abu Bakar Umar ni panggil adik-beradik sebapak. Maka adik-beradik sebapak. Sebab tu maknanya perempuan yang mana saudara perempuan bagi saudara sebapak kamu, bagi ibunya, ibu bagi saudara tu. Ni ibu sebelah ibu, tak ada dah. Tu halal nikah. Ni halal nikah faham dah. Abu Bakar Umar adik-beradik sebapak. Lepas tu ni adik-beradik hak ni adik-beradik hak ni. Maka tak masalah hak ni. Ada kena mengena dak hak ni? Hak ni adik-beradik dia. Hak ni adik-beradik tak? Hak ni adik-beradik, adik-beradik hak ni. Hak ni adik-beradik hak ni. Hak ni dengan hak ni tak kena mengena lah. Kerana ini pak dia bukan hak ni. Pak dia hak lain. Mak dia dengan mak hak ni satu lah. Mak hak ni dengan mak hak ni satu lah. Pak lain-lain. Pak lain tu. Sebab janda dah ni, mak hak ni. Pak ni pula masalah. Pak dia dengan hak ni tu lah. Pak tu lah. Tapi mak dia lain-lain. Hak ni ada adik budak. Tapi mak ni sebelah ni. Ada. Hak ni maknanya adalah hukumnya halal nikah, tak haram dak. Tidak haram dak. Dah. Payah ni. Seperti seorang laki-laki mempunyai anak laki-laki masalah. Seorang lelaki iaitu seorang lelaki tu masalah tak. Pak Usman ke? Usman tu ada anak tu anak laki-laki dan seorang perempuan, bukan ada pun tu. Lebih tu. Perempuan pula yang maunya. Kemudian ini selepas itu maka berkahwin laki-laki itu dengan perempuan itu. Lepas tu laki perempuan itu nikah dua tu. Dah. Laki perempuan itu nikah dua tu. Buka kipah. Dah. Itu. Dah. Maknanya maksudnya sama-sama anak tiri. Sama anak tiri lah. Sama anak tiri. Ini boleh. Maksud ini mana anak tiri sama anak tiri. Pusing. Pusing lagi, pusing habis tu. Ini anak tiri sama anak tiri. Ini anak tiri sama anak tiri halal atau halal nikah. Kira mana pak nikah dengan mak, anak nikah sama anak, tak apa. Anak ni nikah sama anak, pak nikah sama dengan mak, boleh. Sama-sama anak tiri. Jadi anak-anak tiri boleh nikah. Wis. Maksudnya anak tiri lah. Anak tiri sama anak tiri. Kerana bukan saudaranya, saudara bagi seorang, bukan saudara kita.
Ada adik-beradik tiri bukan saudara kita. Mak dia lain, pak dia lain. Pak dia dengan mak kita lain-lain belaka. Lain-lain belaka mana dia kita bukan adik-beradik, jangan adik-beradik tiri. Maka adik-beradik tiri adalahnya sah nikah. Ni barulah panggil adik-beradik tiri. Mak pak dia lain, mak pak kita lain. Cumanya apalah cerah, mak dia dengan ayah kitanya ada nikah dua tu. Tapi dia dengan kita tak ada kena-mengena. Dia panggil adik-beradik tiri adalahnya harus nikah, tak apa. Pak nikah dengan anak atau pak nikah dengan mak, anak nikah sama anak boleh. Dan hanya dinamakan saudara bagi saudara sebapak, bagi ibunya juga. Mana panggil saudara bagi saudara, mana panggil saudara bagi saudara. Saudara apa? Saudara sebapak. Saudara bagi ibunya. Situ dia. Bagi ibunya, ibu seorang tujuh. Mana adik tiri dah. Dia panggil adik-beradik. Adik-beradik kita dengan dia adik-beradik tiri, tapi dia dengan abang kitanya adik-beradik, masalah adik-beradik sepak. Lepas tu hak ni pula adik-beradik seibu. Itu maknanya dua ini adalahnya kita dengan dia tidak masalah. Kerana kita dengan dia tak kena mengena. Hanya dia adik-beradik dengan abang kita masalah. Mana adik-beradik abang kita sebelah ayah kita masalah. Dia dengan abang kita kena mengena, kita tak kena mengena, kita suku sakat. Itu halal. Habis. Dan demikian lagi akasnya, akas tersebut masalah. Apa agak dah? Akas tersebut. Asal ni apa dah akas ini? Rupa akas mana? Supalah akas tu masalahnya. Kita nikah dengan ayah dia. Nikah dengan tu anak sama anak. Halal tidak ada. Makanya boleh juga lah mak dengan pak tu boleh juga. Boleh nikah tu akah. Akah mana pak dengan mak. Boleh nikah. Boleh nikah. Contoh katanya tadi dah ada mak dengan pak boleh nikah, anak sama anak boleh nikah. Tu akah dia. Dan misal pada radha itu, misal bagi susu pula. Saat ni misal bagi keturunan. Misal bagi radha itu pula susu, bak susu tu. Seperti adalah bagi seorang laki-laki, dua anak laki-laki. Ini maknanya kitanya ada dua anak laki-laki. Seorang badal. Seorang kecil, mana seorang pada duanya ada kecil lagi. Mana dua cukup 2 tahun lagi. Seorang pada duanya kecil lagi. Dan seorangnya besar. Mana seorang lagi besar dah. Mana dah umur 2 tahun ke atas dah. Besar sini, mana besar pada bak susu adalah 2 tahun naik ke atas. Kalau besar pada baknya tu akil balik, dia panggil cukup umur. Masalah. Ini dak kecil tu, mana besar tu maknanya umur 2 tahun ke atas dah. Maka menyusu ia seorang laki tu. Tiba-tibanya seorang laki-laki ni menyusu yang kecil. Kalau tu besar sini mana besar sungguh. Besar sini bukan mana umur 2 tahun dah. Besar sungguh. Kitanya ialah bahasanya kita ada 2 anak maknanya ada bagi seorang laki-laki 2 anak laki-laki. Kitanya 2 anak laki ada. Ada. Anak kita nama Zaid dengan Umar masalahnya. Anak kitanya 2 orang, Zaid dengan Umar. Seorang kecil, seorang besar dah. Kemudian menyusu ia yang kecil itu. Menyusu maknanya tu isap apa? Menyusu yang kecil itu adik masalah, adik orang kecil tu. Menyusu pada seorang perempuan adalah bagi perempuan itu beberapa anaknya pula. Ada bagi puan tu anak-anak ramai dah. Ni bagi susu. Contoh katanya Zaid dengan Umar tu adik-beradik. Adik-beradik. Zaid dengan Umar adik-beradik. Zaid Umar adik-beradik. Kemudian maka di antara ini kecil, iaitu orang kecil tu. Di antara dua ni ada kecil seorang ni juga isap tu seorang puan. Dia isap apa seorang puan tu anak ramai dah. Seorang puan ni anak ramai dah, anak puan ramai masalah. Anak 5 orang, anak 10 orang. Kemudian mana anak perempuan dengan adik kitanya panggil adik-beradik susu. Kerana adik kitanya ilahnya pergi isap puan tu, lepas tu puan tu anak ramai dah. Tapi kitanya dengan adik bagi adik susu atau adik bagi adik itu kitanya. Adik susu bagi adik kitanya tak kena mengena. Adik kena mengena tak? Tak berkaitan. Dia tanya ialah buat apanya anak belah, anak ramai dah. Maka harus bagi yang besar itu berkahwin dengan anak yang menyusu, mana anak puan yang menyusu saudaranya, saudara seorang lelaki hak kecil tu. Tak apa.
Tu ni halal nikah. Apalah, ada. Kitanya ni ya adik-beradik susu adik kitanya. Kita dengan adik-beradik susu adik kitanya tak kena mengena kita. Kita tak ada isap paik, ni boleh. Ni boleh. Adik-beradik susu bagi adik kita, jaharnya atas adik kita. Kerana dia adik-beradik susu. Tapi adik-beradik susu adik kita tak kena mengena kita. Maka halal kita nikah dengan adik-beradik susu bagi adik kita, boleh. Tak halal. Habis, maka dinamakan dia akan anak perempuan yang tersebut tu. Dia akan anak bagi perempuan yang menyusu saudaranya. Saudara perempuan bagi saudara susu. Dia panggil namanya saudara perempuan bagi saudara susu saja. Hak kecil tu. Mana adik-beradik susu lah. Adik-beradik susu adik kita. Pas kita dengan kita, tak kena mengena. Cumanya dia panggil adik-beradik bagi adik susu adik kita. Mana adik-beradik susu bagi adik kita. Nama dia. Adik-beradik susu bagi adik kita. Dia dengan kita tak kena mengena, bukan adik-beradik kita. Dia hanya adik-beradik bagi adik kita. Dia adik-beradik bagi adik kita. Adapun dia dengan kita tidak jadi adik-beradik dak. Tidak jadi adik-beradik. Ingatlah bab ni. Habis ni kalau orang menyusu anak. Tu nama dia. Lepas tu nama dia saudara perempuan. Jadi saudara perempuan lah. Saudara perempuan bagi apa? Bagi saudara susu. Saudara susu bagi ibu susunya. Ibu susu mana sebelah susunya, susu bagi saudara tu. Adik-beradik susu, habis itu. Dan hanya yang sabit. Susu itu. Ini baru tafsir sini. Nak sabit, nak katanya ialah adik jadi beradik, adik susu ataupun anak susu. Nak sabit, mana nak sabit hukum kata susuan itu apabila menyusu dengan air susu perempuan, mana air susu perempuan, mana air susu manusia. Kalau jin tak masuk. Sebab tu maknanya perempuan sini mana manusia. Binatang tak. Isap paik bagiannya lembu, isap paik gamai tak ada. Hanya hak nak sabitnya apabila menyusu dengan air susu perempuan, mana air susu manusia. Murah perempuan ini manusia. Kalau yang isap paik bagi lembu tak jadi adik-beradik. Masuk cik dulu, mak pak miskin belaka. Dua orang ni gi isap paik lembu belaka masalah. Maka dua ni jadi adik-beradik susu tak jadi. Kerana nak sabitnya apabila menyusu dengan air susu perempuan. Perempuan mana? Yang hidup lagi. Kalau mati tak jadi ke? Hidup lagi. Perempuan tu masih hidup lagi. Mati dah tak? Sebagai hidup yang tetap, mana hidup mustaqirah. Mana hidup sebagai hidup mustaqirah. Hidup mana hidup sempurna lah. Kalau masbuh dah tak? Nak mati dah isap paik. Nyawa ikir dah. Mai isap paik tak jadi. Dia panggil hayah masbuh. Tu tak jadi. Hanya hayah mustaqirah. Mana tetap hidup seperti biasa lagi. Hayah mustaqirah supaya bak masalah bak semoleh tu. Hayah mustaqirah, hayah mustamirrah, hayah masbuhah. Tu dia. Tetaplah maknanya kalau tinggal orang puan ni hidup lagi 2-3 hari lagi masalahnya. Maknanya doktor katanya lah budak puan ni tak hidup dah. Kalau hidup pun ialah 2-3 hari lah. Tu bagi mustaqirah lagi lah. Kalau katanya tak hidup dah ni, sejar wajah lagi mati dah, nyawa ikir dah ni. Ada sejar wajah lagi mati dah. Lepas tu isap paik tak jadi dah. Isap paik dengan kena budak tu kena bom kan. Kena bom tengoknya budak lain lapar paik. Lepas tu tak ada paik dah, adanya puan nak mati dah, isap paik tak jadi. Kerana hayah dia bukan mustaqirrah. Hal ni yang tetap mana mustaqirrah barulah jadi. Hidup yang tetap. Lagi sampai umurnya umur puan tu 9 tahun. Kalau budak bawah umur 9 tahun ada susu tak jadi. Dah. Kalau budak tu ialahnya umur bawah pada 9 tahun, tapi ada susu tak jadi ke? Isap paik pun tak jadi. Kalau isap bagi paik lelaki tak jadi ke? Kerana katanya air susu puan. Kalau orang lelaki tak ada. Orang yatim adanya air susu masalah. Ni nadir lah. Orang lelaki adanya susu budak isap paik dia kena 5 kali tak jadi. Kerana bukan air susu perempuan dia. Hanya susu perempuan yang manusia. Lepas tu umur dia 9 tahun naik ke atas. Lagi pula dengan 5 kali kena, ini mazhab kita Syafi'i dan jumhur ulama. 5 kali kena, kalau sekali tak jadi. Dia kena paik tu ialah 5 kali kena, kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tak jadi ke. Tapi mazhab Abu Hanifah 10 kali. Dengan 5 kali susu, mana 5 kali isap paik. 5 kali susu. Lain pula bercerai-cerai, bukannya bercerai-cerai pada uruf. Maknanya isap paik pada urufnya pisah dah.
Kalau isap pek berhenti paling isap bola. Hak tu tak panggil 5 kali. Isap je paling tengok kanan tengok kini tak suka isap bola. Ha tu pada uruh tak panggil cerai lagi. Tak panggil berpisah-pisah. 5 kali hak berpisah-pisah, bersuku-suku. Lagi belum sampai umur kanak-kanak itu 2 tahun. Kalau dah besar dah tak jadilah. Kecuali adanya setengah mazhab, itu mazhab ada sahabat. Ada tu setengah mazhab, ada sebut dalam Syarah Muslim dulu adanya. Sahabat tu adalahnya Rasulullah memberikan hukum susu lagi. Seorang sahabat tu dia isap pek tu ialah umur 15 tahun dah. Umur 15 tahun dia isap. Rasulullah menghukumkan dia tu adalahnya anak susu. Itu ulama katanya khusus bagi seorang sahabat tu saja. Khusus bagi seorang sahabat tu dia besar dah, dia isap pek dia hukumkan tu anak susu lagi. Hak tu khusus saja. Tu khusus. Maknanya syaratnya nak umur bawah 2 tahun. Kalau lebih pada 2 tahun dah tak jadi adik-adik susu dah. Kalau tidak nyanyi isap bini. Ada nikah. Apa nikah bini umur 11 tahun 12 tahun masalah ataupun 15 tahun atau 20 tahun. Tiba-tibanya ada pek. Apabila ada pek pok tu isap 5 kali kenyang. Isap bini sendiri. Isap 5 kali kenyang. Sabit tak nak susu? Tak sabit. Kerana apa? Kerana umur dia dah lebih pada 2 tahun. Lepas tu hak sabit pada yang kata sahabat tu, hak tu khususiah. Hak sabit dalam hadis riwayat Muslim, mengatakan ialah Rasulullah menghukumkan ialah seorang lelaki yang dah balik dah, tiba isap pek seorang perempuan tu ni namakan tu anak susu, itu panggil khusus bagi seorang itu saja. Tu jawabnya khusus saja. Tapi 2 tahun mana Qamariyah kira anak boleh lah. Kira anak boleh, bukan kiranya Syamsiah dak. Bukan kiranya tetap dak. Adanya kurang ada lebih gitulah. Maka tiada haram jika ia seorang tu tiada haram oleh nikah. Tiada haram oleh nikah jika ia seorang itu menyusu dengan air susu laki-laki. Tak apa. Mana tidak jika ia kanak-kanak tu. Susu dengan air susu laki-laki kerana syaratnya ialah air susu puan. Tapi isap pek hak laki tak jadi, tak haram. Ayat tu ada yang susu tak ada. Tu nadir panggil. An-nadir kal ma'dum. Tetapi makruh berkahwinnya, makruh. Berkahwin. Jadi budak puan isap pek ayat maka dua ini boleh nikah boleh. Boleh nikah. Lepas tu anak susu tak sabit. Cuma hukum makruh habis. Dan demikian lagi jika ada susu perempuan itu, ada itu susu perempuan mana? Yang mati dah. Atau yang hidup tapi hayah masbuhah. Hayah nak panggil nyawa ikat dah. Kalau puan tu ialah nak mati dah. Sejam lagi, 2 jam lagi dah mati dah. Makanya tu dia isap tak jadi. Walaupun 5 kali kenyang sekalipun tak jadi. Hak mati dah ataupun ilahnya hidup, cuma hidup hayah masbuhah dah. Bukan mustaqirah, itu tak jadi, tak sabit susuan. Apalah tak sabit susuan, tidak haram nikah dah. Boleh nikah. Pas nak mati dah boleh nikah, boleh tak apa. Selama mana nyawa tu ada, boleh nikah. Lepas tu nikah tu boleh. Makan pesaka tu masalah. Ada. Tak boleh dia lah. Cuma masalah susu tu tak habis. Maka tiada haram berkahwin dengan seorang yang mati, yang dekat nak mati tu. Kalau mati dah memang tak sah nikah, memang tak haram, memang tak sah nikah dah yang dekat nak mati dah. Habis dan demikian lagi jika ada perempuan yang menyusu akan kanak-kanak. Belum lagi sampai umur 9 tahun ada. Bipek ilahnya budak puan tu, bipek pada seorang budak sedangkan dia tu ilahnya umur tak sampai 9 tahun lagi, tak sabit juga. Tidak haram juga. Tetapi jadi haram berkahwin dengan dia. Tapi bagi tanya, jika ada perempuan yang menyusu akan kanak-kanak itu belum lagi sampai umur itu perempuan itu 9 tahun jenis taqriban tu. Apa dia? Tiada jadi haram. Tu seolah wajah syabah tu. Wajah syabah bagi demikian lain. Demikian apa dia? Tidak haram berkahwin dengan dia dengan perempuan itu. Jadi kanak-kanak ni besar boleh nikah dah. Kerana apa? Kerana masa isap pek dulu budak puan tu lah kecil lagi. Budak hak isap pek pun ilahnya umur tak apa 2 tahun. Dan yang menyusu pun adalahnya umur dia tak sampai 9 tahun. Dua ni boleh nikah isap. Kerana tak sampai umur 9 tahun. Habis. Dan demikian lagi supaya tu juga supaya masalahnya saudara menyusu supaya tak adil lah. Jika adanya kurang pada 5 kali kenyang supaya 5 kali. Ini 5 kali kenyang susu. 5 kali susu hak kenyang. Mana 4 kali masalahnya? Atau 4 kali tengahnya? 4 kali tengah dan hak kali yang kelima tu tak kenyang lagi. Ada? Tak kenyang lagi orang pecak pek.
Tak ada kenyal lagi, orang pecah paik. Budak duk tiyak nak paik lagi masalah. Padahal baru 4 kali lebihnya. Tak sampai 5 dak. Tu pun tak sabit. Atau ada kanak-kanak itu kemudian paling 2 tahun, lebih 2 tahun dah. Budak umurnya 2 tahun lebih dah. 2 tahun, 3 tahun dah hisap paik tak jadi dah. Tak jadi, tak hari dah. Tafriq, apa yang demikian lagi? Tafriq demikian lagi. Atau wajah siapa? Maka tiada dinamakan susu. Ada susu mana? Susu mahramkan di mana susu sebab mahramkan. Idafah sebab tu. Susu mana tak panggil susu apa? Susu mahramkan. Susu tu susu lah panggil. Mana adik-beradik susu, tapi susu mahram tu tak. Susu mahramkan berkahwin tu tak. Dah. Panggil adik-beradik susu, panggil anak susu. Tapi anak susu bukan anak susu yang mahram dah. Ini kalau orang tanya, ada tak kalau ada panggil anak susu tapi tidak mengharaikan? Ada. Anak susu tapi tidak mengharaikan. Iaitunya panggil susu bagi budak puai yang umur dah lebih pada 2 tahun dah. Atau mak susu dia umur tak sampai 9 tahun. Itu panggil anak susu tapi tak mengharamkan habis. Maka manakala kurang suatu daripada 5 syarat ini, 5 syarat tadi tu. Iaitu pertama perempuan, yang keduanya umur 9 kanak-kanak ini tak sampai 2 tahun. Lain pula bahasanya lah yang menyusu itu umurnya 9 tahun naik ke atas. Lain pula nya bahasanya masa hayah lagi, hidup mustaqirrah. 5. Mana soal lagi? Menyusu perempuan. Yang pertama perempuan, yang keduanya hidup mustaqirrah, yang ketiganya 9 tahun, yang keempatnya budak tu tak sampainya 2 tahun. Yang kelimanya adalah mana 5? Puai. Lepas tu hidup umur 9 tahun. 5 kalinya. 5 kalinya, lepas tu budak 5 syarat. Yang pertama perempuan, yang keduanya hidup, yang tiganya umur 9 tahun ke atas, yang keempatnya 5 kalinya, yang kelimanya budak tu tidak sampainya umur 2 tahun. Tu 5 syarat ni. 5 syarat ni sepatutnya ni. Maknanya perempuan lah pula manusia. Anda tambah gitu, sepatutnya syarat situ. Sampai sini dia bila 5 saja. Mana dia syarat iaitu manusia. Kalau jin tak ada dia. Isap paik jin. Isap paik lembu tak ada. Isap paik kambing tak ada. Dia kena manusia. Sebab tu mana perempuan tu kena pada manusia dah. Sebab ibarat perempuan manusia. Jin tak panggil manusia. Jin tak panggil perempuan. Situ. Jin panggil betina. Panggil jin betina, jin jantan tak panggil perempuan. Situ. Mana kalau bila halus sikit dia syarat. Tapi sini bila 5-nya. Kalau kurang 5 mana ataupun dia syarat ada. Tu ni 5 kali susu atau ada kanak-kanak itu kemudian 2 tahun dah, maka dia dinamakan susu yang mengharamkan berkahwin. Mana ke mana kalau kurang 1 dari 5 syarat ini, maka dia dah jadi susuan yang haram atas seorang nikah. Tak ada. Tapi susu yang haram dah. Maka jikalau diperahkan air susunya susu puai, masalahnya dah pecek tu baik, perah tu baik. Pada waktu hidup perempuan itu masuk waktu hidup lagi. Lepas tu matilah. Maksudnya puah tu ialah hidup lagi. Hayah mustaqirrah lagi. Tiba-tiba boleh peti dah. Apalah air susu tu boleh peti. Betul lah aksiden mati ke? Ataupun ada sakit mati ke? Tapi tadi tu hayah mustaqirrah dah. Masa puah tu adalah masa hidup lagi. Sebab tu dia perahkan air susunya perempuan itu pada waktu hidup perempuan itu. Jadi hidup mustaqirrah lagi. Maka diberi minumkan kanak-kanak yang kecil yang sudah menyusu ia dulu 4 kali dah. Biasa dulu 4 kali dah. Jadi 4 kali ke 5 kali tak kait dah. 4 kali kodok lagi pun tak kait. Jadi yang sudah menyusu ini tidak kait. Dabit tunggunya ini tidak kait. Bahkan diminum kanak-kanak selepas mati semua pun tak kira lah. Tu tak kait dah. 5 kali ke 4 kali dah dulu tak kait. Maknanya padahal diminumkan yang kecil yang sudahnya menyusu dulu 4 kali dah. Jadi masalah 4 kali air masalah saja tidak kait. Masalah 4 kali ke 3 kali ke ataupun tak sekali habuk. Tapi selepas tu dia minum 5 kali. Kemudian ini tak lupa pada diminum. Diminum tu bila? Dia beri minum kemudian pada mati perempuan itu mati dah. Maknanya apabila kita puas susu saat ni banyak dah puas air susu puas boleh peti. Apabila boleh peti sejuk tiba-tibanya puas itu mati, barulah kita beri susu. Beri sekali ke, 2 kali ke, 5 kali ke. Yang penting cukup 5 kali. Berarti mana dia pernah dah isap kali, 4 kali dah masalah, 3 kali dah ke. Atau tak lagi pun, tapi kita beri susu, selepas dia mati itu cukup 5 kali. Maka haramlah berkahwin
dengan dia ada berkah pun jenis berkah punya budak tu dengan dia dengan puai tu. Tak boleh dah. Ada nikah dah. Pada bercara apanya sebab mati dah. Dah bercara apa hari ni mati dah sebab tu sini tak nak bercara lah. Mana haram nikah jenis haram nikah dengan anak puai sepatutnya. Ada haram nikah. Ataupun haram nikah jenis oleh suami tu masalahnya. Haram nikah oleh suami tu, suami bagi puai mati tu dengan dia dengan budak tu. Dengan budak. Adapun kalunya puai tu mati dah, memang nak nikah guna mati dah. Sebab tu sini kita nak buat gini. Maka haramlah suami bagi perempuan yang mati tu. Haram tu suami tu atau haram oleh anak perempuan tu. Haram oleh anak perempuan tu nikah dengan dia dengan budak saat ni budak hak isapek, hak sepah mati mak dia dah. Mak susu tu. Dan jikalau dia jubun, mana dia buat susu keras? Jubun, baca jubun tu. Jubni. Mana dia jubunkan mana susu kering ya, susu kering tiju panggil dak. Maka jikalau dijubunkan dia buat susu masin, susu keras. Dia buat dadih kan. Jubun dia buat dadih. Tiba-tiba susu perah tu boleh peti jadi kerah dah. Kerah. Itu jubunkan jadi kerah dah. Dan ditinggalkan pati minyaknya, lepas tu pati minyak tu ada lagi. Dadih tu ada lagi. Mana dadih tu hak pati dia ada lagi. Maklum dah hak tu dia buat itu dia proses tu, lepas tu dadih tu ada lagi. Pati minyak dia mana dadih tu ada lagi. Itu pun haram nikah juga. Dah boleh peti kita buat di proses. Isu maknanya isu puahkan isu seorang puai tu, lepas tu didadihkan, diproseskan. Masuk tu dadih, ada dia dadihkan, maka jadi ke. Apabila minum, apabila makan 5 kalinya, dia minum 5 kalinya, maka sabit anak susu, maka hari nikah dengan borih dia semualah. Habis. Dan jikalau dicampurkan susunya itu dengan air susu, itu pun jadi haram, jadi haram agak. Dia haram agak tu. Panjang apa dah? Dia panjang. Dan jikalau dicampurkan, dicampur susunya susu puai tu, puai yang mati tadi. Dicampurkan susunya itu, campur dengan air. Campur dengan air? Air apa? Air biasa lah. Campur dengan air. Apa dia? Itu pun jadi haram juga. Jadi haram juga. Haram nikah juga. Mek susu bagi seorang puai, mari campur dengan air kosong. Campur air kosong. Lepas tu minum 5 kalinya. Nampak air susu ni kalau tak campur, sikit nampak sikit. Takut budak minum tak kenyang. Dia campur dengan air. Dah itu pun jadi haram juga, nikah juga. Tapi syarat kaid jikalau atau bergayah. Gayah sini. Jikalau mana walaupun ghalib air atas laban itu sekalipun, mana ghalib mana banyak. Air banyak, susu sikit je. Mari campur air kosong, campur, maka air itu banyak. Air 2-3 gelas, susu segelasnya. Air 3 gelas, susu segelas atau 2 gelasnya. Jadi air banyak. Sekalipun haram juga. Tapi syarat jika diminumnya kanak-kanak itu sekalian susu tu. Nak minum semualah susu sekali dengan air tu. Minum habislah. Dia campur weh. Kalau pecek tu bet tak ada. Habis. Ada ya. Dan demikian lagi jika diijarkan padanya halkumnya atau diis'ab pada hidungnya, wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa